Kita nak tengok hak lain pula guna. Ada satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Saya sengaja sebut orang ini sebab apa? Beliau adalah murid kepada Ibn Taymiyah, orang yang selalu diguna pakai oleh golongan tertentu, bahkan dieksploitasi, bahkan disalahguna pun ada untuk menyatakan banyak aspek-aspek kekurangan tentang tasawuf ni. Selalunya dirujuk dari Ibn Taymiyah. Apakah benar atau tidak itu cerita lain. Tapi ada segolongan manusia yang suka tepek situ tu. Kadang-kadang dia kata tak betul pun ada juga, tapi select situ, tepat dia select. Sengaja saya sebut Al-Imam Ibn Qayyim, murid kepada Ibn Taymiyah, dia tulis satu kitab namanya Al-Wabil Sayyib Minal Kalimit Tayyib. Kitab ini taklah besar sangat kitab ni, tapi menghuraikan tentang zikir dari pelbagai sudut dan persoalan, tentang dalil-dalilnya. Yang difokuskan di sini adalah menghuraikan tentang fadail, tentang fadilat-fadilat dan kelebihan-kelebihan zikir ini. Kelebihan zikir. Jadi beliau di dalam karya ini menyatakan salah satu daripada kenyataan beliau di dalam kitab ini. Beliau kata semua amalan-amalan agama, semua amalan-amalan agama disyariatkan oleh Allah adalah untuk melaksanakan zikir. Dengan arti intipati dari seluruh ibadah manusia itu adalah zikirnya, solatnya, hajinya, puasanya. Bahawa intipati dari seluruh ibadah-ibadah ini adalah ingatan hati terhadap Allah, kesedaran hati terhadap Allah. Itu hakikatnya, bahawa disyariatkan semua amalan ini untuk mendirikan zikrullah. Kalau tentang solat disebut dalam Al-Quran, aqimis salata li zikri, dirikanlah solat untuk ingat kepadaku. Jadi tujuan besar dari solat adalah untuk ingat kepada Allah. Tapi ada orang yang salah fakar sekian ayat ni. Bila hati sudah ingat kepada Allah, dah ayah mayang ingat dah siapa dah maksud. Dia bakal mendak gitu. Dia kata gini, kita nak pergi Kuala Lumpur naik kereta siapa dino tahu kereta tu. Dah mula balik ke benda bulldog kaki. Bukan nak berjalan ni no, pusing-pusing situ sini. Tapi nak kabarnya ada segolongan orang lah. Dia kata siapa dah kita ni dah ayah dah gini ni untuk orang ramai je. Petua dah boleh pakai. Petua bahasa Rambang. Jadi demikianlah yang disebut oleh Ibn Qayyim. Orang rupa-rupanya tak sedar. Hari ni banyak orang timbulkan banyak persoalan, tapi rupa-rupanya persoalan-persoalan itu terjawab dan ditemui jawapannya di dalam karya imam ini. Salah satu contoh, saya nak beri hak lain, contoh sikit. Ini bab zikir ni, bab salawat. Bahawa menjadi tradisi akhir-akhir ini timbul isu, ada orang menyalahkan salawat-salawat yang sudah masyhur, sudah diamalkan sekian lama. Bahkan beberapa salawat yang dinisbahkan kepada imam-imam An-Nawawi dan sebagainya, mereka ada salawat-salawat yang khas dinisbahkan kepada mereka, yang mana kalimat-kalimat salawat mereka ini memang tidak ada dalam hadis Nabi, tapi disalahkan atas dasar dikata ini bukan maksud. Hak boleh pakai ni hak ada hadis betul-betul je, tak ada boleh pakai. Rupanya tak sedar. Ibn Qayyim dalam satu karya yang ditulis khas mengenai salawat ini mengesahkan bahawa keharusan salawat yang tidak ikut sirah seperti yang sabit dalam hadis Nabi, memperbolehkannya. Anak kabarnya bahawa orang tak perasan bahawa imam ini ada boleh tentang itu. Dalam karya Jala Al-Afham, carilah kitab ini. Jadi orang hari ni duduk balau salawat, boleh duduk salawat hak yang lain daripada kita dengar dalam semayang tu, salawat syifa ke salawat ni gua nak cerita salawat tu. Jadi hari ni timbul masalah sikit, tak boleh lah bid'ah lah. Rujuk kitab Ibn Qayyim tu. Sebab apa? Ibn Qayyim murid Ibn Taymiyah. Tu orang dekat sekali tu. Jala Al-Afham. Jadi itu berkait dengan zikir, tentang kelebihan-kelebihannya jelas dinyatakan oleh imam ahli tasawuf lebih-lebih lagi lah. Kemudian ada satu isu lagi. Bila zikir ni
Dan dibicarakan oleh tasawuf terutamanya zikir yang melibatkan ingatan terhadap Allah, melupakan yang lain. Timbul cerita lain pula dah selagi. Ni duk mati bersikir apa dah ingat benda ni macam sasar ni guna cerita ni. Oh. Mari itu pula dah. Dah ayuh zikir banyak-banyak ni pada ingat ke diri ni. Mana pula? Kita cukup dah sembahyang, cukup dah tak payah zikir banyak-banyak. Tidak dengar ayat Al-Quran. Fa idza qadaytumus salata fazkurullah. Nampak kau ni? Bila kamu selesai mendirikan salat, lalu teruslah ingat kepada Allah. Memanglah salat tu sudah zikir, tapi nak zikir lepas tu nak buat guna pula. Buat guna pula. Jadi timbul suara-suara ni banyak lalu zikir banyak. Nak kabarnya tak boleh orang zikir banyak, tu je. Siapa ingin malah tak? Ya malah. Lepas tu nak suruh orang macam dia juga. Molek benar begitu. Ni dia. Jadi macam-macam kera ni. Timbul isu sikit, saya nak kait sikit lah sebelum kita jelas ini. Sebab berkait dengan kalam hikmat ini, zikir yang melupakan yang lain. Jadi orang cuba membayangkan secara salah. Zikir selalu ingat benda macam orang sasar. Begitu ke? Tidak. Kena faham maksud mereka itu. Asyik maksudnya, asyik. Macam orang muda tengah bercerita kawan ni. Tengok siapa dia, tak ada orang lain, tengok orang tu je. Tengok mamak ke doloh ke, dia tak yang buat orang lain tau. Sebab apa? Akal dia mabuk ni. Akal dia. Waktu orang tak marah. Orang tak cakap mana. Tapi nak kabarnya itu tabi'i manusia. Bila hati dia asyik, dia seolahnya melupakan yang lain. Dan perkara ini juga berlaku dalam zikir. Berlaku. Cuma saya nak kabarnya ada orang mengulas cara doa sihat. Zikir sampai dah ingat ke diri ni. Mana cerita ni? Saya nak beritahu satu hadis Nabi je.